Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya juga dapat kita meneruskan program Tazkirah Ramadan pada kali ini. Anak-anak yang dikasihi dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, secara ringkas ingin saya kongsikan apakah dia bahagian-bahagian atau jenis-jenis ibadah puasa dan hukumnya. Dalam agama Islam terdapat 4 jenis amalan berpuasa, iaitulah yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunat, yang ketiga adalah puasa makruh, dan yang keempat ialah puasa haram. Puasa wajib adalah puasa yang mesti dilakukan dan berdosa jika sengaja ditinggalkan. Puasa wajib itu pula ada 4. Yang pertamanya adalah puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa wajib yang kedua ialah puasa qada. Puasa qada adalah puasa ganti kepada puasa Ramadan yang tertinggal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang bermaksud, maka sesiapa di antara kamu sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa semula sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Puasa wajib yang seterusnya ialah puasa nazar. Nazar adalah satu sumpah atau janji kepada Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk kemaksiatan, maka janganlah dia melakukannya. Nazar hanya sah apabila dilafazkan seperti aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah Ta'ala. Apabila telah bernazar, maka wajiblah dia melaksanakan nazar itu. Puasa yang termasuk dalam kategori wajib yang seterusnya ialah puasa kafarah. Puasa kafarah ni adalah puasa yang sebagai denda atau penebus sesuatu kesalahan. Antara contohnya atau situasi yang membawa kepada puasa kafarah adalah apabila pasangan suami isteri yang berhubungan jenis pada siang hari dalam bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, puasa kafarah atau dendanya adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan kafarah itu hanya untuk suami sahaja. Baiklah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, jenis puasa yang seterusnya ialah puasa sunat. Puasa yang dihukum sunat adalah puasa yang amat elok dibuat. Ia mendatangkan pahala tambahan bagi orang yang melakukannya. Dalam sebuah riwayat menceritakan bagaimana Rasulullah SAW berniat puasa pada suatu pagi apabila Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa tiada makanan untuk dimakan pada hari itu. Contoh lain puasa sunat ialah puasa hari Tasu'a dan hari Ashura, 9 Muharram dan 10 Muharram. Puasa 3 hari bulan Rejab. Puasa sunat yang seterusnya ialah puasa nisfu Sya'ban, dan juga puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, sama seperti dia berpuasa setahun penuh. Puasa sunat yang seterusnya ialah puasa hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, dan juga puasa Isnin dan Khamis. Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, diperlihatkan segala amalan kehadrat Allah pada hari Isnin dan Khamis, maka itu aku suka diperlihatkan amalan-amalanku sedang aku berpuasa. Seterusnya puasa sunat ialah puasa pada hari putih, Yaumul Bid. Hari putih ialah setiap 13, 14 dan 15 hari bulan Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, berpuasa 3 hari pada setiap bulan adalah seperti puasa sepanjang tahun, iaitu puasa pada hari-hari putih 13, 14 dan 15 hari bulan Qamariyah. Anak-anak yang dikasihi serta sidang pendengar sekalian, jenis puasa yang seterusnya ialah puasa makruh. Maksudnya puasa makruh ni jika tidak dibuat mendapat pahala, tapi jika hendak dibuat juga tidaklah berdosa.
Antara puasa-puasa makruh itu ialah puasa pada hari Jumaat sahaja. Jika hendak puasa pada hari Jumaat, hendaklah digandingkan dengan puasa pada hari Khamis atau dengan hari Rabu. Dengan hari Sabtu. Sabda Rasulullah SAW, janganlah hendaknya seseorang dari kamu berpuasa pada hari Jumaat kecuali dia berpuasa juga pada hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Puasa makruh yang seterusnya ialah puasa pada hari Sabtu sahaja atau Ahad sahaja. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Sabtu dan Ahad adalah hari raya orang musyrikin, maka aku ingin berbeza dengan mereka. Sidang pendengar sekalian, jenis puasa yang terakhir ialah puasa yang haram. Antara puasa yang diharamkan adalah seperti berikut. Puasa pada hari raya pertama. Hari raya pertama ni 1 Syawal dan 10 Zulhijjah untuk hari raya Aidil-Adha. Dan juga puasa pada 3 hari tasyrik. Ia sebahagian daripada hari raya Aidil-Adha juga. Hari raya haji iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik pun haram berpuasa. Puasa yang haram seterusnya ialah puasa terus menerus tanpa berbuka. Contohnya orang yang mogok lapar, tidak makan dan minum berterusan sehingga memudaratkan tubuh badan. Puasa haram yang seterusnya ialah puasa sepanjang tahun, iaitu puasa setiap hari sepanjang tahun termasuklah hari raya. Dan puasa haram yang seterusnya lagi ialah pada hari Syak. Hari Syak ini ialah pada 29 Syaban, kerana ia adalah hari untuk melihat anak bulan bagi menentukan permulaan 1 Ramadan. Dan puasa haram yang seterusnya ialah puasa sunat seorang isteri tanpa izin dari suaminya. Seorang isteri dilarang atau haram dari berpuasa sunat jika tidak mendapat keizinan suaminya. Dari hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abi Daud yang bermaksud janganlah seseorang wanita itu berpuasa walau 1 hari pun jika suaminya ada di rumah tanpa izin, kecuali puasa Ramadan. Jadi demikianlah serba ringkas yang dapat saya kongsikan tentang jenis-jenis puasa ni. Terima kasih kerana sudi mendengar. Maafkan saya jika tersasul atau tersilap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.